isu yang paling hangat iaitu mengenai dengan Brexit, yang Boris Johnson pun nampaknya tertekan untuk nego dengan Euro mengenai macam mana hala tuju Brexit ni. Alright. So dia tak tahu ke mana Brexit ni. Adakah no deal Brexit? Setakat ni apa yang paling jelas adalah no deal Brexit yang kemungkinan berlaku untuk cerita Brexit ni. Maksudnya tak ada deal langsung lah. Cerai talak 3, tak ada apa-apa ikatan langsung. Tak ada hubungan, tak adalah ekonomi atau benda semua sekali. Tak ada hubungan. Maksudnya dia betul-betul orang asing. Okey, tu kemungkinan yang berlaku. Alright. Tu yang ketiga. Yang keempat adalah cerita pasal di UK juga, yang kemungkinan ada satu lagi new restriction. Macam kalau kat Malaysia PKP kan. Ni PKPD lah. Kata. PKPD mungkin berlaku di mana ni? Di UK. Okey. Sebab mengikutkan daripada data, mengikutkan daripada statistik, kemungkinan besar pada tengah bulan Oktober, kes untuk positif COVID di mana? Di UK akan meningkat 50,000 kes sehari jika tak dibendung daripada sekarang. So benda ni nampak, ini dahsyat ni. Benda ni terlalu dahsyat. Dan jika ada lockdown untuk ekonomi, untuk negara-negara besar, kemungkinan ekonomi diorang akan lumpuh. So nak tak nak, sekarang punya, orang kata sekarang punya high ataupun bacaan yang tertinggi sekarang ni, kalau boleh maintainkan ataupun turunkan. Kalau makin tinggi, kemungkinan tak dapat lagi dibendung. Alright? Kemungkinan gagal dibendung. Itulah yang berlaku pada ketika ni. Ada 4 faktor utama yang menjadi penyebab kepada kejatuhan pasaran pada hari ini. Okey, kalau kita lihat pada currency, ada 9 currency yang favorite, yang selalu dipandang ataupun dilihat oleh kebanyakan trader. Contoh Euro USD jatuh 0.39% sejak buka pagi tadi. GBP USD 0.33% sejak pagi tadi. USD JPY pun jatuh juga 0.43%. USD Kanada mengalami kenaikan 0.31%. Okey, USD CHF tak berapa banyak perbezaan. Okey, 0.18% saja. AUD USD mengalami kejatuhan 0.43%. New Zealand paling teruk 0.73% untuk hari ini. Euro GBP sama kuat, sama lemah. Dia duduk dalam keadaan neutral 0%, dan GBP JPY 0.83% kejatuhan. Okey. Dan kita lihat pada crude oil mengalami kejatuhan 2% untuk hari ini. Okey, masih lagi maintain di paras $40, tetapi disebabkan kes-kes COVID yang meningkat, itu kita nampak ada sedikit kebimbangan mengenai faktor demand untuk minyak pada ketika ini. Okey, untuk gold mengalami sedikit kejatuhan, tapi dalam range lagi 1,900 ke 2,000 untuk semasa untuk gold. Siapa favorite gold, dia masih lagi dalam range punya move. Okey, dalam structure ranging lagi. Dan last sekali adalah Bitcoin yang sama lebih kurang pergerakan dengan gold pada semasa dia dalam keadaan berlega-lega di sekitar 10,000 dan 11,000. Okey. Waalaikumsalam Rashid. Semoga sihat selalu. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, ini dia. Kalau kita lihat satu-satu currency, JPY merupakan currency yang paling kukuh, diikuti dengan USD dan juga CHF. Alright. Tu antara tiga serangkai. Bila kita lihat 3 serangkai ini duduk di depan dan yang lain color-color warna merah, okey, kita mungkin boleh trigger kemungkinan pasaran dalam keadaan risk off. Right? Dan diikuti dengan Kanada, GBP, Euro, AUD dan juga New Zealand. New Zealand merupakan currency yang paling teruk jatuh pada hari ini. Okey, selain daripada AUD dan juga Euro GBP. Okey. Kita nak lihat game yang maksudnya sekarang dia dah bergerak. Lepas tu pukul 7 hingga pukul 8.30, pukul 9
dia kebanyakannya, kebiasaannya dia akan lebih kurang bermain ke kanan sideways saja sebelum ada next move pada US session nanti. Okey, US session dijangka akan ada movement yang lebih menarik daripada sekarang. Okey, tunggu waktu US Open nanti. Guarantee. Oh, guarantee ya. Kemungkinan besar akan ada movement yang lebih menarik. Continue jatuh ataupun melakukan reversal. Alright? Itu yang kita nak lihat pada waktu US nanti. Okey. Jom kita buka kejap dekat sini. Alright, yang ini kita dah buat pada bila? Pada weekend yang lepas, kita dah lukis-lukis, kita dah sortkan apa currency kita nak buy, apa currency kita nak sell pada minggu ni. Okey, apa yang kita dapat pada minggu lepas adalah 3 position saja yang kita trigger, position yang trigger. Okey, kita nampak total gain kita dapat 1.95 dan ekspektasi kita adalah 0.65 untuk minggu lepas. Okey. Dan pada minggu ni kita ada beberapa currency yang cantik untuk kita buy dan ada beberapa currency yang kita masukkan dalam kelompok sell. Okey, cuma saya nak hintkan sikit. GBP kita kalau boleh, kalau ada peluang kita boleh masukkan dia buat masa ni. Kalau contohnya sentimen pasal Brexit tak ada sinar, boleh masuk kelompok sell. Siapa-siapa yang ada nak cek peluang GBP, boleh masukkan dalam kelompok sell. Okey, boleh masukkan. Sebab kalau berdasarkan daripada cerita sekarang, tekanan untuk GBP tu amat besar, amat jelas. Okey, dan keseluruhan kita punya ekspektasi pada sistem webinar kita ni, sistem yang kita buat ni adalah 0.65 dan benchmark ekspektasi buy position adalah 0.56. Okey. Dan winning percentage kita adalah 69%. Ni untuk mingguan punya winning percentage 69%. Okey. Alright. So bukan tu. Ni untuk buy position, bukan buy week. Buy position 69%. Alright. So setakat ni inilah kita punya numbers. Kalau siapa yang nak mulakan trading, siapa yang baru start nak berjinak-jinak dalam dunia trading ni, pastikan korang ada statistik, pastikan korang ada numbers yang korang nak pegang. Okey, ini wajib. Siapa yang nak betul-betul serius dalam trading, pastikan ada numbers, ada statistik yang kita nak refer. Okey, boleh? Alright, Rashid, Fana, Basir, boleh Alright, jom. Kita masuk, kita dah ada pair-pair yang kita nak buat. Ni pair yang kita dah nak cari peluang buy. Ada yang kita cari peluang sell. So tinggal padan-padankan. EA punya ekspektasi. Okey, sekejap yang ekspektasi EA kita dapat pada minggu ketiga, minggu lepas adalah 0.25%. Okey, 0.25%. So keseluruhan sistem kita ada 2 kali kita rugi, 2 kali kita setakat ni untuk EA kita ni 95%. Okey, 95% ni bagus ke tak bagus? Sebenarnya dia adalah kena tinggi sebab kita punya ekspektasi kita tu rendah. Okey? Rendah 0.2. So itu maksudnya kalau contohnya kita kena menang banyak, baru kita boleh buat duit, sebab mungkin ada satu hari tu kita rugi banyak. Okey, kita akan rugi banyak. Faham? Kita kena menang banyak. Kena menang banyak kali, bukan menang banyak. Kena menang banyak kali sebab ada kemungkinan sebab kita open position sebanyak satu amount. Maksudnya kita kalau rugi, kita akan rugi amount yang besar. Okey? That's why kita kena menang banyak. Boleh? Ini adalah numbers untuk EA kita. Okey, kita start lagi tu daripada bulan Jun, akhir Jun, dan sekarang dah nak masuk pada Oktober mana sini. Okey? Yang bawah ni belum ada lagi
Alright, ni kosong. Okay. So sampai sini kita punya data yang kita ada. So kita tengoklah apa numbers yang kita pegang dan apakah dia punya performance. Selagi dia buat duit, selagi itu kita pakai. Kalau dia dah start tak buat duit, kita kena stopkan menggunakan dia. Okay, boleh? Alright. So, jom kita masuk kepada chart kita. Okay, kita masuk chart. Ini chart minggu lepas. So kita refresh kejap. Dan kita nak buat trade idea pada minggu ni. Minggu ni apa pair yang kita nak padankan? Yang pertama kita ada 6 kan. So kita boleh buka 8. Okay. Yang pertama kita ada apa tadi? Kita ada JPY, Euro JPY. Okay. Kita ada Euro JPY. Okay, ada sini. Euro JPY kita nak cari peluang sell. Okay, tapi dia dah kat bawah dah. Okay, Euro JPY kita cari peluang sell dan kita ada resistance yang terdekat di situ. Kita makinkan guna support resistance ya. Bukan support resistance. Kita makinkan level-level yang kita nak iaitu di kawasan support dan juga resistance. Alright. So itu antara support yang kita lukiskan. Okay. Itu support dan atas kita makinkan resistance. Alright. Dan kita sekarang menunggu di manakah kawasan yang kita nak cari peluang untuk apa ya? Untuk sell. Okay. Kalau ada kita ada peluang untuk harga tu naik dulu. Pattern, sekarang kita tak nampak apa-apa pattern yang ada. Saya berharap kalau ada bentuk-bentuk macam ni yang berlaku. Okey, kalau ada bentuk-bentuk macam ni yang berlaku tengah ke bawah. Okey, kalau saya nak sell pun tak akan sell kat bawah ni. Saya tunggu dia membuat correction dahulu. Okey, tunggu dia buat correction dahulu. So barulah cantik untuk saya cari peluang. Setakat ni tak ada. Okey, ni satu untuk Euro JPY, tak ada pattern lagi. So tak ada hint. Dan next adalah jom kita masuk kepada Euro AUD. Kalau tak silap. Betul tak? Euro AUD. Okey. Euro AUD. Okey, Euro AUD apa yang saya nampak, kita nak cari peluang untuk sell. Okey, dia dalam market dan keadaan sideways jelas ni. Kita cari peluang sell Okey. Alright, so next ada di kawasan sini. Okey. Dan last kali di sini. Alright. So ini adalah kawasan-kawasan yang kita nak tengok. Ada tak bentuk-bentuk apa saja yang besar sangat. Okey, ni. So ada tak bentuk-bentuk yang kita familiar? Ada tak correction pattern yang kita boleh refer? Sekarang ada tak? Ramzam? Fana, Rashid, ada tak correction pattern yang kita nampak? Kalau kita Euro AUD ni kita cari peluang untuk sell. Okey, kalau sell level yang terdekat atas tu ke? Memang atas tu je. Okey, ataupun kita ada ni. Apa tu? Support become resistant. Pattern tak berapa mahir. Kita ada zigzag, ada flat, ada triangle. Tu antara 3 correction pattern yang standard, yang basic. Okey, mahirkan yang tu. Correction, zigzag, triangle ataupun flat. Setakat ni saya tak nampak ada pattern yang jelas. Okey, ada tak? Saya tak nampak
Ada tak perasan kan? Tak ada kan? Nak ambil mana? 5, 3, 5 ke bawah. 5, 3, 5 ke bawah. So, triangle. Itu 3. Kita ada ke atas ni. Kalau saya nampak pattern ni kita tunggu sini. Dan satu lagi ke atas sini. Okey. Ni. Apa yang saya nampak macam ni lah. Bentuk yang paling-paling pun. Okey. Tapi dia terlalu rapat sangat ni dah. H1. Terlalu rapat sangat dia ni. Tak cantik, okey. Ni. Saya nampak yang inilah. Kalau saya nak cari peluang untuk sell, saya akan buat macam ni. Okey. Saya tarik sini, dan tarik sini. Alright. Betul-betul kat 1%. So, kita boleh markingkan yang ini pula. Short position di sekitar sini. Okay. Alright. Macam tengah buat correction. Ada higher high. Betul ni. Yang ni lah yang saya prefer yang ini. Okay. Saya prefer yang ini. Boleh? Ni untuk Euro AUD. Puan? Ni. Saya suka yang inilah. Pattern ni kalau dia break atas ni cantik, kita akan tunggu di atas ni. Baru kita cari peluang untuk sell. Tu untuk Euro AUD. Next adalah apa? NZD CAD. Apa? NZD CAD. Betul? NZD CAD. NZD CAD. NZD CAD kita cari peluang untuk buy. Okey, NZD Kanada kita cari peluang untuk buy. Okey. Ni resistance. Di manakah support-support yang kita ada? Okey, kat situ kita cek buy. Alright, boleh ni. So, sekarang kita menunggu pada correction pattern. Pattern apa yang kita nampak? Setakat ni macam tak ada apa-apa yang nampak. Okey, kita cek buy sekarang apa yang saya suka kalau dia buat macam ni lah. Kita ambil atas ni. Turun sampai sini, naik sampai sini, dan di satu lagi turun sampai bawah sini. Okey. Yang ini. Saya tunggu yang ini. Formation macam ni. Dia masih lagi dalam uptrend. So, apa yang saya nampak adalah macam ni lah. Dia buat macam ni baru kat sini baru saya cari peluang untuk buy. Selagi tu tak berminat. Kat kawasan-kawasan lain tak berminat. Sekarang dia tengah menurun. Tunggu dia lah. Tunggu. Mungkin minggu ni boleh sampai. Mungkin. So, kita tunggu je. Boleh? NZD CAD. So, next pattern. Next pair. Kita ada Chef JPY. Jom ke CAD JPY. Tapi JPY dah jalan. Kita ambil tu Euro NZD try. Okay, Euro NZD. Euro NZD. Sebab NZD tengah lemah, dia tengah menaik, tengah membuat correction besar. Tu menarik. Kita markingkan dulu. Macam biasa, markingkan je. Jangan complicatedkan hidup. Buka Renko macam kita buat ni. Buka Renko, markingkan level dahulu. Level-level yang kita nak. Markingkan je lah mana yang korang nak. Markingkan. Kita cari buy. Sell. Kita cari sell. Nak cari buy ke sell lah? Kita cari sell. Euro kita sell, New Zealand kita buy. Okey, kita cari sell. Kita nak cari sell sekarang ada tak? 1, 2, 3. Okey, cantik. Macam mana dia dah boleh ada lah? Faham? Nampak tak yang ni? Flag. 1, 2, 3. 3 sini. Okey, kita tengok jadi ya. 1, 2,
Okay, so kita ada sini. Ni cantik ni. Alright, so kita target nak short. Kalau ikutkan daripada sistem kita, kita akan short di kawasan resistance. Okay, kita akan short di kawasan resistance. So, apa yang kita nampak adalah macam ni. Flat punya pattern. Okay, flat punya pattern. So, flat boleh di sini tak? Boleh. Boleh di sini tak? Kemungkinan boleh. So, kita ada dua option lah. Sini satu. Dan sini lagi satu. Euro NZD Ni sini pertama. Dekat resistance ni. Dan satu lagi kat sini. So, kita tunggu di manakah tempat yang dia akan melakukan rejection. Dan sebelum tu setting stop loss agak-agak je. Agak-agak lah, memang. Tak, okey. Ni tips. Memandangkan datanya untuk stop loss ni. Stop loss korang letak macam mana? Stop loss letak macam mana? Kat manakah kawasan yang korang nak letak stop loss? Contoh kalau entry kat sini. Cepat. Stop loss kat mana letak? Contoh entry dekat C tu. Boleh share. Siapa ramai-ramai ni? Dan ramai-ramai ni kat mana rasa-rasanya memang bukan rasa-rasanya lah. Kalau korang trade, kat mana korang letak stop loss? Saya sell kat sini. Sell kat sini. Kat mana stop loss yang kebiasaan korang letak? Cepat. Kita bagi masa jawab. Cepat. Kita letak kawasan, kita tulis lah. Boleh tak? Tulis. Ada tulis lah. Ni kawasan C. Ni kawasan A. Ni A. B mana B? B ke atas sini. B. Okay, B ke atas sini. Okay. C kat sini. A, B, C. Kat mana letak stop loss? D kat kawasan yang sekarang ni sekarang D. D kat kawasan sekarang. Cepat pilih. Kebiasaan korang letak kat mana? Kita entry dekat resistance ni contoh. Kita entry sell kat sini. Chunjifei B. B kita letak atas ni atas daripada high ni. Cepat A dekat kawasan sini. D kat sini. C dekat atas warna biru ni. Atas sikit label 1618. Atas sikit. Okey, D atas sikit sini. Okey. Razwan, 1 A. Okey, A dan C dibahagikan separuh. A dan C dibahagikan separuh. So tengah-tengah ni. So tengah ni E. Tengah-tengah ni kita bagi E. Okey, lagi kita tengok. Ni, ini ke satu lagi. Tak letak stop loss. Tak letak SN. Ni kat sini kita letak kat bawah sini. Yang mana satu? Cepat. Kita sell dekat sini. Dekat mana tempat yang kebiasaan korang letak stop loss? Ada. Cepat. A, Rahman, A mana? Kat resistance itu, okey. Lagi. Chunjifei B dekat betul-betul out daripada cerita. E dekat tengah-tengah tu. Azli, okey. Zaki bahagikan separuh tadi. Okey, lagi. Siapa yang tak letak stop loss? Siapa yang tak ada letak stop loss? Tak letak stop loss susah kita kira lot size. Bukan, tak tahu stop loss, bukan tak letak. Tak tahu stop loss, susah kita letak lot size. Okay. So, saya bagikan tips. Tips dia, yang pertama adalah
kita punya niat. Niat kita letak stop loss sebenarnya nak kasih kena ke tak nak kasih kena. Okey? Nak kasih kena ke tak nak? Stop loss kita letak sebenarnya memang niat daripada awal nak kasih kena ke tak? Tak nak kasih kena. Okey, betul. Chun Ji Fei tak nak. Betul. So, itu soalan pertama. Kalau tak nak kasih kena, kita letak dia jauh. Okey, jauh daripada tempat kita entry. Itu yang pertama. Alright. Yang kedua adalah kawasan mana yang kita rasakan setup kita salah. Okey, kat mana kawasan yang kita rasakan setup kita salah? Contoh, kita entry based on resistance. Resistance. Ni resistance kita ni C kita ni. Okey, ni C ni. Kita cakap price memang sampai di kawasan C ni dia akan turun. Okey, dia kena turun sebab kita entry based on tu. Kalau dia break atas tu salah tak? Selalunya kalau letak stop loss kat support and resistance mengena. Okey. Betul. Selalunya kalau contoh kita letak kat A, kita letak kat kawasan-kawasan penting, selalunya akan kena. Okey. Alright. So, 1 salah. Betul salah kan? Kita entry kat sini. Kalau price break daripada kawasan ni, salah lah. Setup kita salah. Kalau salah, benda yang paling susah manusia nak terima adalah salah. Betul, serius. Semua sekali, cuba tanya. Susah gila babe nak terima kesalahan. That's why orang tak suka letak stop loss ataupun apa? Ada stop loss, price dah breakout, stop loss dah hilang. Pernah buat? Mula stop loss comel je dekat E ni. Okay? Comel je dekat E. Tapi price dah breakout ni, kurang ajar dah nak dekat dah ni. Dah nak kena stop loss ni. Buang lah. Hilang tu E ni. Hilang kat sini ataupun dia tarik sampai atas ni. Okay? So, kalau saya berpegang pada rule tu. Kita entry kat sini. So, stop loss tu ataupun teknik tu adalah kalau aku entry kat sini, kalau price pecah sini, salah lah. So, kat sini dah tempat salah. Okay? Dan yang rule ketiga adalah kawasan yang kita rasakan price tu takkan sampai. Okay? Sebenarnya kalau ikutkan yang cantik adalah dekat B ni. Tapi kita tengok risk reward dia. Kita dah lah enter kat sini. So kalau enter kat sini, letak kat stop loss kat sini, terlalu besar. Berapa pip ni? 250 pip. So macam tak logik. Macam tak logik nak letak sampai sini kan. So saya letak sini. Kalau dia break ke atas sini, kena stop loss dan saya akan cari peluang yang kedua, cari di atas sini. Okay? Benda simple. Tu je. Alright? Kalau saya dia pecah sini, okay, dah lah kena stop loss. Saya akan re-entry, kalau ada peluang, saya akan cari peluang di atas ni. Untuk cari peluang sell. Sebab itulah Euro NZD saya plan untuk sell pada minggu ni. Okey, sekarang dah nak sampai. Sekarang kita tengok apakah game dia. Dah nak sampai kan? Kita tunggu dia reject sini. Faham Kita tunggu dia reject C sini. So kalau dia reject C sini, kita tengok ada tak price action yang menunjukkan dia nak turun. Kalau tak ada, jangan enter. Sebab ingat ni. Tengok ni, New Zealand menyala ni. AUD jatuh teruk, JPY makin kukuh, USD makin kukuh. So kita tunggu. Jadi ke tak jadi? Kalau contoh dia pecah sampai ke C dan dia tembus suka hati dia jalan dengan tenang. So kita tunggu di sini. Okey, kita tunggu di sini. Alright, kita ada dua option. Kita buat gini lah. Kita buat dua option satu lagi di sini. Okey, satu lagi di sini. Ni kat atas ni kita punya stop loss. So memang cantik. So ini adalah option pertama. Kalau dia kena stop loss, dia jalan terus. Bukan kena stop loss. Dia jalan je terus. Kita cancel yang ini, kita tunggu yang ini. Okey, kalau tak ada hint langsung untuk dia turun. Okey, boleh? Sekarang kena tengok price action. Sekarang price action memainkan faktor yang penting untuk kita membuat decision entry ke tak entry. Okey, cukup yang 4 ni. Kita nak masuk topik kita. Kita save dahulu.
Trade idea week 4 bulan apa ni? Bulan 9 September. Okey, ni minggu keempat. Dan kita tunggu peluang, kalau ada peluang kita masuk. Okey, boleh? Boleh? Boleh tak buat live trade untuk benda ni? Okey, alamak, saya tak ada account free. Sekejap saya tengok account. Under nama saya tak ada sebab nama saya dah gunakan untuk yang ini. Okey, dah masukkan untuk EA. So kalau PC ni digunakan untuk tu memang kantoi abuse. Okey. Kalau PC ni dah masukkan kantoi nanti. PC ni dah gunakan akaun nama saya. Nama saya. So kalau saya masukkan akaun satu lagi dah tak ada sebab akaun nama saya gunakan untuk ni. Untuk EA dekat apa ni kata? Dekat SM. Okey, boleh? Boleh nanti saya tengok kalau ada 4 akaun, 1 akaun saya dah buat tu. Mungkin lah kita gunakan 3 lagi akaun. 2 akaun kita masukkan yang ini. Akaun boleh register nama company boleh tapi agak rumit sikit. Maksudnya kena ada apa SSM, kena ada SSM, kena apa benda tah. Dia adalah dokumen dia, pergi tanya account manager. Nanti dia orang boleh jawabkan. Boleh, hari tu ada orang sebut letak nama company. Alright. Sebab ingat kalau siapa saya nak receive bonus. Bila nak receive bonus, account tak boleh nama sampai 2 dekat satu laptop. Sebab account main saya guna nama bini. Jangan cakap kuat-kuat. Main account untuk yang manual tadi saya guna nama bini. So tak boleh log in kat sini. Saya enter dekat handphone. Ada satu handphone memang khas untuk enter je. Handphone tu call pun tak ada, tak silap. Call pun tak ada. Hanya ada MT4. Okay? Alright. Boleh jom. Jom kita masuk topik kita. Kita dah save. Nanti kita tu. Kita tengok esok kita sambung lagi 4. Okay? Esok kita sambung lagi. Ini dah teruskan perjalanan dah pukul 8.40. So 8.40 macam disebut tadi. Tengok kebiasaan patternnya macam itulah. Dia akan relax sekejap. Tengok kan dia relax sekejap ni kan. Dia dah slow down pukul 6, pukul 7, 8 dia berhenti sekejap. 7, 8, 9 dia dah nak start rancak. Ni pukul 8.30 dah nak start rancak balik. Masuk waktu US kita tengok. Lagi rancak. Tu kebiasaan timing dia. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada nak tanya ke? Esoklah saya sharekan satu tips lah mengenai timing. Boleh esok ingatkan? Saya tengok kejap. Ingat slide dia ada lagi tak? Nanti saya screenshot slide dia. Esok saya sharekan. Mengenai timing penting. Nak masuk market kan ada timing. Timing bila memang kita akan nampak apa pasal timing ni cantik. Ni timing ni berlaku reversal. Macam tu. Setiap hari ada. Bukan setiap hari ada kebiasaannya. Boleh? Esok saya tunjukkan. Alright, jom. Topik hari ini kita menggunakan Bollinger Band. Ada yang trade memang menggunakan Bollinger Band. Kebanyakan orang, siapa yang gunakan indikator, kebiasaan mesti ada belajar guna Bollinger Band. Ada tak? Bollinger Band. Tidak, saya dulu ada iPad tu. iPad tu dulu. Itu iPad tu saya start beli tahun 2013, 2014. Okey, start pergi belajar dengan berguru. Cikgu cakap jangan trade guna handphone. Dia kata kalau nak buat analisis guna yang besar sikit. So saya beli iPad. Tak silap saya ada satu setting dekat dalam tu.
saya memang setkan itu adalah first indicator yang diajar. Bollinger Band gabung, Bollinger Band tu dah ditukar dia punya shift lah, apa benda dah ditukar, banyaklah tukar. Lepas tu campur dengan moving average macam-macam. Gila, meriah. Warna-warni, power kan. Power Rangers betul. Macam-macam ada. Serius. Nanti saya tengok iPad tu, sebab iPad tu dah bagi kat budak-budak ni dah. Ada Bollinger Band dia dah tukar dia punya parameter, lepas tu letak moving average ada berapa kan? Ada 6, 5, 6 moving average. Memang meriah Zaki itulah. Nanti saya tunjuk balik. Itu 2014 first time berguru dan terus beli iPad. Beli iPad. Banyak macam-macam guna kat situ. Dah jadi BBMA. Tak, dia BBMA pernah belajar tapi saya tak orang kata tak praktikkan. Saya tak praktis sebab saya rasa dia terlalu banyak SOP. Yang macam itulah. Waktu tu. Tapi waktu dulu test juga, belajar teori, belajar macam-macam. Belajar memang macam-macam. Tapi kita macam gini. Siapa yang baru berkecimpung, baru start dengan trading, kita serius akan mencari teknik. Itu benda. Dan kita akan kita semua Facebook, kalau tengok saya mutual friend dengan Zuli 1600 mutual friend dengan Zuli. Faham tak? Maksudnya apa? Majority friend saya adalah trader. Okay? Majority trader. So, setiap kali scroll Facebook akan nampaklah orang ni screen tu, orang ni open class. So, kita akan steam. Biasanya orang ni ajar teknik, kita akan cari. Kita akan mencari apa teknik yang kita rasa sempurna, perfect. Seriously, kita tak akan jumpa. Kita akan lompat daripada satu cikgu pergi ke satu ni. Dan kita boleh buat pustakaan teknik-teknik tu. Macam-macam. Aku nak pakai teknik apa buka Encyclopedia 1, 2, 3. Ni tahun ni belajar ni. Tahun ni sampai 2, 3 teknik. Macam-macam. Serius. Lepas tu, last kali kita akan cakap, trading ni mudah je. Faham tak? Mudah je daripada segi mana? Daripada segi teknik. Faham? Teknik saya cakap mudah. Serius. Ni cakap teknik mudah. Cuma yang susah apa? Yang susah adalah disiplin nak ikut teknik dan juga kita nak dapatkan numbers. Itu susah. Pahit manis di situ. Jangan susahkan dia. Saya tanya Zuli, dia suruh ada saving expenses tahun baru trade. Berapa pernah loss paling besar? Pernah loss saya akumulatif, maksudnya terkumpul. Jumlah terkumpul macam saya punya total ni tak termasuk deposit. Kalau deposit, saya deposit berapa 5,000 ada tak 5,000? 5,000, 7, 6,000. 5,000, 6,000 lah, tapi kurang 10,000 deposit. Tetapi kerugian, macam ni lah. Rugi, saya anggap rugi lah. Maksudnya, rugi masa kau dah trade kan. Lepas tu kau, ini benda paling Yahudi. Korang tulis. Benda paling Yahudi dalam trading adalah korang cuba compoundingkan account trading. Itu Yahudi nak mampus kau cakap. Itu benda tu jangan buat. Rasa menyesal seumur hidup semua ada kat situ. Jangan compoundingkan account trading. Kurafat benda tu. Itu yang menyingkap tu. Sebab pernah loss paling besar one shot 15,000. $15,000 tu one shot. Tu rasa bodohnya lah. Macam tu lepas tu dah terkumpul. Lepas tu yang jahat dia kan, 15,000 tu kita cuba convertkan tau. Kita cuba convertkan tu yang rasa
bodohnya, kenapa aku rugi macam ni? Macam tu lah. Kalau tak convert, alah okey lah. Tapi nasib yang tenangkan hati, alah yelah bukan duit kita deposit. Tu tenangkan hati. Tapi lepas tu negatif datang balik. Jawab datang balik kan. Dia cakap ni, cuba kau kira berapa lama masa kau compounding kan tu. Itu rasa memang menyesal. Itu memang rasa aku tak nak trade buat bodoh macam ni lagi. Kan Julie ada ajar kan. Kenapa? Apa maksud jangan compounding kat account trading? Account trading, nampak tak? Ni. Kita tunjuk yang tadi Nampak tak apa yang saya buat? Ni. Berapa duit dalam ni? $100. Betul tak? So, duit profit ni saya tak simpan dalam benda Allah ni. Saya tak simpan dalam broker. Okey, duit profit masukkan dalam satu account yang boleh datang, boleh dia pasif lah. Maksudnya dia buat duit. Dia memang buat duit. Faham tak? Duit buat duit. Asal masuk topik ni ya? Okey, faham tak? Maksudnya duit profit daripada sini kita asingkan terus. Maksudnya masukkan ke dalam akaun yang boleh buat duit, bukan daripada akaun trading. Trading adalah active income. Okey? Akaun yang kita nak aktif, kita nak trade, itu je tinggalkan dalam akaun trading. Alright? Ni ada satu 100, yang ni 100. So, apa duit yang kat sini hanya $100 je. Itulah buat trade. Kalau korang start $100, korang jadikan 200, 1000, $3000 kau jadikan sini, insya-Allah akan habis. Apa itu akaun yang boleh buat duit? Okey, contoh. Kalau kat Maybank, Mudarabah akaun kan? Kan ada letak apa ni, dalam saving, letak 50,000, nanti kan ada dapat berapalah fixed deposit apa benda tu kan. Itulah duit yang buat duit. Okey? Faham tak? Letak 50,000 itu kalau saving lah. Kalau tak, kita terus direct masukkan ke fixed deposit. Ikatlah 3 bulan ke, at least duit tu beranak buat duit. Boleh Saharudin? Jangan biarkan dalam akaun saving. Akaun saving kita sikit dia punya return. Lagilah inflasi ada benda bagai kan. So memang macam tak ada nilai nanti. So letakkan ke tempat yang boleh buat duit. Asal masuk topik tu lah. Jangan simpan banyak duit di dalam drawer di kedai. Nanti kena pecah kedai. Faham? Ni. Start compounding kan 100 jadi 200, 1000 memang haram. Habis. Inilah yang saya buat dulu. Jangan buat benda ni. Okay? Apa yang dapat profit, jangan belanja pula. Dapat profit, okay. Enjoy. Habislah duit tu. Sama juga. Baik tak payah trade. Alright. Dapat duit ni, simpan ke tempat yang boleh buat duit. Faham? Yang duit buat duit. Boleh faham itu je short punya advice yang boleh diberi. Kita masuk topik kita ni. Ada lagi 10 minit. Boleh jom. Mana topik kita? Ni. Bollinger Band. Kejap saya tengok slide ada berapa slide kita ada. Okey, slide tak banyak. Okey, kita akan tengok kepada ada beberapa indikator. Kita masuk terus kepada indikator kita. Ada Bollinger Band, average to range. So kita tak boleh skip average to range sebab saya gunakan. Saya suka macam ni Apa yang si Avramis bagi, si Tradepedia suruh saya ajar, yang kalau korang tengok saya ajar macam laju dia tu, boleh buat 2-3 akaun ke dalam SM? Boleh. Novana, boleh 8. Okey, sambung. Fokus. Tell me. Okey, apa tadi? Apa tadi? Tengok dah lupa dah. Okey. Si Tradepedia ni. Dia kalau bagi topik, kalau saya go through laju dia tu, maksudnya saya pernah gunakan dan teori saya boleh explain. Kalau contohnya saya terangkan lama, bermaksud benda tu saya pakai. Okey? Saya pakai. So saya share. Kenapa benda tu penting. Alright? Jom. Volatility. Apa itu volatility? Volatility maksudnya pergerakan atas bawah. Ayunan price tu atas bawah. Okey? Price tu naik turun dengan laju. Sekarang, kenapa dekat EA saya dah turunkan semua sekali separuh? Sebab dia punya risk dia saya turunkan kepada separuh.
Sebab sekarang tengah volatile. Market memang very volatile. Okey? Sebab sentimen pasaran masuk balik kepada market. Kalau tak, market one way, senang. Sekarang market dalam keadaan begitu volatile, laju. Semakin tinggi volatility, semakin tinggi risiko untuk sesuatu security. Itulah secara teori. Okey? Secara teori. Tapi orang ada suka juga yang market volatile. Kalau tak volatile, macam tak best. Okey? Okey, standard deviation antara indikator-indikator yang selalu digunakan, standard deviation. Alat yang paling kerap digunakan untuk mengukur volatility. Mengukur perbezaan antara harga sebenar dan juga purata pergerakan harga yang lain. Okey, semakin tinggi volatility, semakin tinggi standard deviation yang digunakan untuk mengukur harga, perubahan harga. Okey. Ni sebagai contoh dia punya calculation dia. Macam mana dia dapat apa orang kata volatility punya tu, standard deviation punya kiraan. Okey, ni dia punya formula. Okey, dia ada tunjuk tak? Dia tak ada tunjuk dia punya chart. Sekejap, saya tunjuk kejap. Sekejap saya tunjuk. Kena buka MT4 sekejap. Okey. Alright. Ni apa ni? Kita pay apa ni? Oh, ni hari tu. Euro NZD kita buy . Ni tetap bawah, tak sampai harga. Okey. Kita buang semua. Kita buka naked chart sekejap. Apa tadi? Standard deviation, oscillator standard deviation, volume, Bill William. Kejap mana? Trend. Okey, ni tengok standard deviation. Ini. Kita buka kat time frame yang besar sikit baru nampak. Alright. So sekarang kita nampak bila ada spike ni bermaksud volatility masuk dalam pasaran. Okey, volatility ada dalam pasaran. Okey, cara lain, cara mudah ada tak? Selalu saya nasihatkan try masukkan moving average dalam ni. Sebab kita tak tahu biasa berapa standard, berapa dia punya apa orang kata apa orang kata tu, berapakah dia punya kebiasaan yang tak berapa volatile dan volatile. Saya suka masukkan moving average dalam ni. Okey, tekan masukkan tarik moving average dalam ni dan letak first indicator data. So, kita nampak ni yang ini. Bila yang hijau ni, ini adalah moving average, yang merahnya ada standard deviation. Dia atas daripada standard deviation dan daripada moving average bermaksud market dalam tak ada divergent, tak ada apa. Jangan cari divergent, Wan. Ini bukan nak cari divergent. Ini nak tengok volatility. Faham? Dalam volatility kita hanya fokus pada volatility. Okey? Dia bukan sama dengan momentum. Ini adalah volatility. Atas bawah, laju slow. Okey? Ni. So nampak ni, spike. Dia spike maksudnya volatility masuk dalam ni, tinggi. Okey? Bila dia turun bawah ni balik, maksudnya volatility dah start slow down. Dia dah start suam-suam. Dia bergerak biasa-biasa. Okey? Yang ini, dia start naik balik, spike. Maksudnya volatility masuk balik dalam pasaran. Okey? Korang boleh take note yang ini. Right? Saya explain kat sini teruslah. Okey? Saya masukkan Bollinger Band dengan average true range. Kejap lagi saya explain sebiji. Okey, ingat dalam konsep, dalam part, dalam indikator yang mengukur volatility, kita kena take note. Benda tu adalah untuk ukur kelajuan harga. Bukan kita nak cari overbought, oversold ke apa benda tu, bukan. Bukan nak cari divergent ke, bukan. Kita nak tengok market dalam keadaan volatile ke tak. Okey, apa pentingnya market dalam keadaan volatile ke tak? Okey, ini adalah berkenaan dengan market type. Apa pula jadah pula market type pula ni. Market type antara benda yang paling penting dalam kita membuat technical. Kenapa? Kenapa market type penting dalam kita membuat technical? Sebab apabila sebab okey, saya tanya satu soalan lagi. Memang sampai ke pukul 18 kita baru habis ni. Okey. Apa ni? Tadi apa nak cakap? Market type. Market type ni. Pernah tak korang trade, waktu ni cun teknik ni, profit je. Mantap. Alih-alih profit. Okey, tapi pada waktu lain kita buat benda yang sama juga,
Apa pasal tak profit ni? Baru profit sikit dah rugi balik. Baru profit sikit dah rugi balik. Sebab apa? Cuba check market type, check volatility pasaran pada waktu tu. Mungkin teknik kita memang perform gila ketika market dalam keadaan volatile dan hampir tak perform kalau market dalam keadaan slow, sideways. Okey? Faham? Tu benda penting. So kita kena fokus kepada market type sebenarnya dalam kita mencari entry. Okey? Dalam mencari entry, dalam kita menggunakan kita punya technical. Okey Ramzam, sama-sama. Kirim salam abang Liverpool nanti. Okey, ni so masuk next adalah Bollinger Band. Moving average berapa? 20. Bollinger Band. Okey, so saya tukarkan color dia pekat sikit lah. Okey, Bollinger Band. Bollinger Band pun kita boleh mengukur volatility pasaran. Okey, volatility pasaran akan naik, tengok ni, apabila Bollinger Band mengembang. Apabila harga naik, harga volatile dia spike, kita akan nampak Bollinger Band mengembang dan dia menguncup balik apabila dia start slow. Okey, volatility dan pasaran dah start slow, reda balik, dia akan menguncup. Okey, dan dia mengembang balik semula, dia akan macam ni, dia ikut arah trend. Tengok, biasa dia kan. So kita tengok dia ikut trend, dia biasa dia. Dia naik, dia dalam keadaan menaik, tapi volatility dia tak spike macam yang mengembang ni. Okey, antara teknik dalam Bollinger Band yang kita boleh pakai adalah dalam keadaan squeeze. Ni, dia menguncup, dia spike. Dia spike, ada orang suka buy ketika spike. Dia kat sini dia spike je, kita check peluang untuk buy. Okey, macam ni dia spike je, kita check peluang untuk buy. Okey, macam ni dia spike dia ke bawah, dia mengembang dia, kita mencari peluang untuk sell. Tu contoh. Okey, dalam keadaan squeeze, Bollinger Band dalam keadaan squeeze. Itu antara benda-benda yang kita boleh fokus. Okey, tu benda dia untuk Bollinger Band. Dan kita tak boleh gunakan daripada John Bollinger sendiri, dia claim jangan gunakan Bollinger Band stand alone. Jangan gunakan dia seorang-seorang. Dia tak boleh berdikari kalau dia duduk seorang-seorang. Dia kena duduk berpasangan. Ataupun dia mesti kena ada benda lain yang support dia. Seperti ada orang gunakan dengan moving average, ada yang gunakan dengan support resistance, dia mesti kena benda lain yang support. Dia tak boleh guna duduk seorang-seorang. Okey, dan last sekali, average true range. Okey, ni antara indikator yang saya guna. Alright, average true range yang bawah ni Alright, average true range pun kita boleh masukkan, dia punya ni pun sama juga. Kita boleh masukkan, apa ni nama dia? Moving average dalam ATR. ATR, average true range okey. Average true range kita untuk mengukur volatility juga, kita nak lihat hal laju pergerakan harga, ataupun dia bukan untuk hal laju pergerakan harga, dia melihat range harga berdasarkan daripada beberapa batang candle. Faham tak? Ayat dah melayukan habis ni. Okey, faham tak? Maksudnya average true range ni dia ukur dalam beberapa batang candle. Berapa batang candle tu apa? 14. Dalam 14 batang candle, dia lihat ada tak pergerakan yang melebihi daripada range biasa. Okey? Saya selalu gunakan dia di daily untuk average true range ni. Okey? Untuk average true range ni saya gunakan di daily. Alright. Apa yang kita nampak di daily adalah macam ni. Dia ada tulis 0.135 kan. Okey, 0.135 ni adalah bermaksud candle untuk Euro NZD ataupun kebiasaan dalam sehari pergerakan Euro NZD adalah 135 pip dalam masa satu hari, kebiasaan. Okey? Kebiasaan dia bergerak atas bawah dia bergerak adalah 135 pip. Okey, 135 pip. Dia bergerak atas bawah. So, kalau kita nak cari peluang,
Untuk buy ataupun sell kita boleh lihat, bukan untuk tu. Maksudnya kita nak tengok probability kalau kita masuk pada hari itu price dah sampai ke peak movement ataupun belum, kita boleh lihat average true range. Contoh ni 135. Sekejap saya bukakan period separator, saya ajarkan cara melihat yang ini. Contoh, daripada pagi tadi kita markingkan ni, daripada pagi tadi low dia dekat sini dan harga sekarang paling tinggi adalah atas ni. So, ini nak lihat quality setup. Faham? Ini kita nak melihat quality setup. Okay, ni apa yang saya guna. That's why saya nak sharekan. Contoh, hari ini dia dah bergerak sebanyak 121 pip sampai ke atas sini. Okay, sampai ke atas sini 121 pip. Tadi kita berapa? 135 pip. Bermaksud dia dah bergerak pada hari ini, pada low sampai ke atas ni dia dah bergerak 121 pip. Kalau ikutkan nafsu kita, nak buy lagi tak? Tinggal lagi 10 pip lagi. Movementnya ada lagi 10 pip je. Baki. Rasa-rasa nak buy lagi tak? Faham tak? Sampai tak? Apa yang saya sampaikan ni? Faham tak? Okay? Rashid? Fahana? Zaki? Wan? Herman? Okey. Boleh so, contohnya daripada bawah sini, mana datang 135 pip? Dekat daily ni, ATR ni, 135 pip ni. Ni. Okey. Boleh. So, apa yang kita dapat info dalam kepala otak kita masukkan, apa yang kita dapat bermaksud Euro NZD sehari kebiasaannya dia bergerak atas bawah 135 pip. So, untuk hari ni, daripada bawah ni sampai ke atas ni, dia dah bergerak 120 pip. Kalau kita jumpa setup buy pada waktu ni, kan takut nak entry tu. Kan? Takut nanti, aku entry tak pucuk habis ni kalau aku buy ni. Okay? Dapat tu? That's why benda ni amat-amat membantu. That's why saya selalu gunakan untuk saya mengukur kepada pergerakan ataupun quality setup. Kalau dia ada movement lebih, contoh. Aku nak cari buy juga, waktu mana yang best. Okay, contoh price turun sampai ke sini. Okay, contoh dia turun sampai ke sini level sini dia turun. Dia retrace sampai ke sini. Okay, dan saya cakap, aku nak cari buy, boleh tak? Okay, kita tengok dia sampai sini. Kalau dia nak naik, ada berapa pip lagi? Okay, ada 75 sampai ni contoh daripada bawah sini sampai ke sini 48. So 135 tolak 48. Ada banyak lagi ni range dia nak naik ke atas. Kalau saya nak buy, saya akan tunggu dia retrace dulu sampai ke bawah sini. Sebab apa? Baru ada movement untuk hari tu dia nak pergi atas lagi tu, okey, cun. Faham that's why saya menggunakan ATR, memang saya utilize betul-betul. Memang saya gunakan betul-betul. Memang saya tak miss gunakan dia. Alright, dalam saya punya mencari quality entry. Supaya tak adalah entry kat pucuk dan entry kat akar. Boleh? Untuk hari tu. Boleh Jelas? Baru nampak. Alright. Okay? Dah? Ada apa-apa soalan? Cepat-cepat tanya. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamat? Hazli, cun Okey. Kalau ada apa-apa soalan, simpan. Simpan terus kita sambung esok, tanya sekali soalan. Ni antara benda-benda yang penting, yang favorite saya gunakan. That's why saya semangat gila nak explain. Boleh? Okey. Terima kasih je lah. Terima kasih semua. Azli, Wan, Rashid. Okey, Herman, terima kasih. William, thank you. Norfana, terima kasih. Saharudin, terima kasih Zaki, Abang Asri, terima kasih banyak-banyak dan kita akan bergembira pada hari esok. Esok jangan lupa masuk lagi.
Okey, ni Zuli punya webinar pukul 9 dah start. Kita boleh sambung untuk Zuli punya pula. Okey, bye-bye semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawadah Fazil. Oh, Fazil. Okey, terima kasih. Tunjifeh, okey, thank you.